tentang Ramadan. Nabi SAW sendiri, kalau kita ikut persiapan Ramadan baginda, dan Nabi SAW ajak para sahabat ni, bila start Nabi SAW mula buat persiapan? Nabi buat seawal masuk bulan Rejab, tuan-tuan. Berdasarkan doa yang bila masuk satu Rejab tu, imam kita pun akan baca doa Nabi SAW. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Seawal 2 bulan sebelum Ramadan, Nabi SAW dah fikir tentang Ramadan. Kita hari ni masuk Rejab, apa yang jadi kat kita? Iklan raya. Dan kita pun mula fikir, Rejab dah, baju tak tepat Alex. Ni dah ada. Kita tui Nabi daripada Rejab, Nabi tui pergi Ramadan. Kita punya masuk Rejab, tui pergi Syawal. Terus tengok kat sana ni ada orang kita ni, tuan-tuan. Satu ada yang bercanggah sama sekali dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi hari ni saya yakin, tuan-tuan, kita ni dah banyak kali dah masuk Ramadan. Ada yang edisi ke-30, 40, 50, 60 kali dah bertemu dengan Ramadan. Adakah Ramadan ni pernah memberikan satu keseronokan atau kepuasan kepada kita? Saya yakin bila dekat-dekat dengan Ramadan ni, antara niat dan azam kita, biasanya kita nak jadikan Ramadan yang akan datang, jika diizinkan Allah untuk kita bertemu dengan dia, Ramadan yang terbaik. Kita nak jadikan macam tu. Sebab kita nampak banyak sangat apabila Ramadan. Pernah tak sekali daripada Ramadan yang telah kita lalu, kita buat postmortem, kita muhasabah. Jadi insyaAllah pada malam ni, saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan ahli panel kita yang ada di sebelah ni, untuk mudah-mudahan di akhir program nanti kita ada satu semangat dan azam yang betul-betul kuat untuk jadikan Ramadan kali ini, kalau kita dapat bertemu dengan dia, Ramadan yang benar-benar terbaik dan bermakna dalam kehidupan kita. Jadi tanpa membuang masa, saya terus nak pergi kepada soalan yang pertama yang akan dijawab oleh ahli panel pertama kita, Tuan Haji Azman bin Sa'id, insya-Allah. Jadi Ustaz Azman, bila kita cerita tentang Ramadan, ibadat paling utama berdasarkan ayat disebut tadi, puasa lah. Jadi Ustaz minta kita kongsikan, apakah itu puasa? Pasal apa kena puasa? Sedangkan kalau kita tengok dalam hadis yang Nabi SAW ceritakan tentang rukun Islam, Nabi kata bunyan Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa sawmi Ramadan atau kama qala. Nabi kata rukun Islam ni 5. Pertama syahadah, solat, zakat, haji, puasa. Saumi Ramadan, itu 2 benda berbeza. Saum merupakan perbuatan, Ramadan itu merupakan tempoh. Jadi Ustaz, tolong jelaskan kepada kita hari ini, apakah tujuan puasa dan kenapa Allah Ta'ala memilih Ramadan untuk kita kena puasa? Al-Fadhil Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian bagi Allah, dan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ahli keluarga baginda, para sahabat-sahabatnya, dan golongan-golongan yang mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kemudian. Terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Jami' Permata Ampau, pegawai-pegawai masjid, dan tidak dilupa kepada saudara saya Ustaz Muhammad Aslam, rakan sekerja di Madrasah Khariah Islamiyah, dan saudara saya Ustaz Muhammad Fairuz, yang sama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih malam ni untuk sama-sama hadir dalam forum Ambang Ramadan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ni satu hari Islam kata, tahu tak Masjid Permata Ampau? Tahu. Dia sebut nama Cik Man. Di sekolah ni orang panggil Cik Man. Awak ni, dia minta suruh main forum.
Ustaz tu duduk di Padang Serai. Satu ketika saya biasa berkuliah di sini. Mungkin Tuan Imam kita perasan tu. Jadi insya-Allah kita berbaliklah kepada soalan yang disoal. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pun lama dah tak forum-forum ni. Ini depa panggil pula kan. Kalau kita berdasarkan kepada hadis yang dibacakan oleh Ustaz Aslam tadi, bunyal Islamu ala khams. Dibina Islam itu di atas 5 tonggak. Yang terakhirnya saum Ramadan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa Ramadan. Puasa satu bab, Ramadan satu bab. Saya petik satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Yang bermaksud sesiapa yang berpuasa Ramadan imanan, dia berpuasa Ramadan dengan i'tiqad bahawa dengan ibadah Ramadan itu ia melaksanakan satu tanggungjawab ibadat yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada dia, dia sebagaimana ia mengimani, mengiktiqad ibadat-ibadat yang lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis bunyal Islamu ala khams syahadata an la ilaha illallah ila akhiril hadis. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita bahawa orang yang nak berpuasa ini, orang ini dia berpuasa meletakkan matlamat berpuasa itu atas dasar imanan, i'tiqad yang sahih. Bukan kerana dia puasa kerana tiap-tiap tahun dia kena puasa, bukan kerana dia puasa kerana orang puasa dia puasa, bukan kerana puasa dia nak buat persediaan yang tidak ada kaitan dengan ibadah puasa, tetapi dia berpuasa kerana meletakkan matlamat bahawa syariat ibadat puasa ini adalah bentuk sebagaimana syariat-syariat sembahyang, syariat-syariat zakat, syariat-syariat haji. Maka dia berpuasa meletakkan i'tiqad yang betul. Dan di samping itu dia berpuasa ihtisaban. Dia menyedari bahawa dengan ibadat puasa itu satu bentuk, satu jalan, satu lorong untuk dia mencari pahala dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kepada soalan yang tu baru mukaddimah. Nak bukan senang nak bercukup 15 minit ni. Jenuh goreng lah. Kita ni rempah tak apa cukup. Macam mereka tak apa rempah banyak. Kita ni 2-3 rempah je nak goreng bagi elok tu. Dia mukadimah dia kena panjang lah sikit. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila disebut saum Ramadan, puasa Ramadan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan sebagai satu bulan untuk kita berpuasa? Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Syawal untuk kita menyambut hari raya? Yang tu dah tak tanya, tak jawab lah yang tu. Jawab ni. Maka kedua-dua perkataan ini, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saum, puasa. Ramadan satu bulan yang Allah pilih. Puasa ni tuan-tuan, sebagaimana kita tahu, bukan sekadar kita menahan makan, bukan sekadar kita menahan minum, bermula daripada terbitnya fajar hingga tenggelam matahari dengan beberapa syarat yang tertentu. Selagi mana kita tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, bukan sekadar itu puasa. Puasa yang sebenar pada sisi Nabi SAW, pada syariat yang Allah Subhanahu wa taala tujukan ibadat puasa itu kepada golongan-golongan tertentu. Dan tidak sewenang-wenangnya Allah Subhanahu wa taala memfardukan ibadat puasa itu secara umum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah tujukan syariat, Allah tujukan perintah supaya nak melaksanakan, melakukan ibadat puasa
adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahir daripada keimanan itu dengan ibadat puasa yang kita laksana itu, lahirlah insan, manusia, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agak lebih tweet sikit lagi. Aku belajar. Tuan-tuan, puasa kerana kita nak mencari roh keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Puasa, tujuan kita puasa kerana nak mencari keredaan Allah. Roh mencari keredaan Allah. Walaupun banyak benda, banyak ibadat yang kita boleh buat untuk mencari keredaan Allah, tetapi dengan puasa itu dia mempunyai mumayyizat, keistimewaan yang tersendiri pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan cuba tengok. Kita kaji, kita tengok dalam kehidupan kita. Kalau kita bandingkan ibadat puasa dengan ibadat semayang, ibadat semayang satu ibadat yang kita dapat tengok, yang kita dapat nilai. Dia ni rokok tak kena, dia ni sujud tak betul. Kita dapat nilai dan kita dapat tengok pada pandang sinfi mata kita. Tetapi ibadat puasa satu ibadat yang kita tak puasa pun tak apa pun tak tahu kata kita tak puasa. Melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ibadat puasa yang kita meletakkan satu tanggungjawab. Ya Allah Taala perintahkan kepada kita ini, roh mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tak nampak kita, walaupun orang tak tengok kita, melainkan pada sisi Allah, kita tetap mempertahankan bila mana Allah Taala kata tak boleh makan, tak boleh minum. Kita tetap mempertahankan semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bab puasa ni mikrofon pun dia takut. Dia senyap zat-zat ni. Kerana nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, mardatillah bukan satu yang mudah, tetapi mardatillah terdapat pada ibadat puasa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan sebab kita puasa ini, kerana kita nak meraih, nak merebut, kita nak mencari dan mendapatkan kedudukan pada sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia. Sebab tu bulan Ramadan Allah pilih satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala meletakkan syariat. Kerana dengan orang yang berpuasa ini, bila mana ia membanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sudah pasti memakbulkan doanya. Kebarangkalian apa yang dia panjatkan sepanjang Ramadan, yang Allah Taala nak mengangkat kedudukannya, boleh jadi doa tu Tuhan tidak memakbulkan di atas dunia, bahawa Allah mengetahui bahawa permintaannya itu tidak sesuai kebarangkalian atas dunia, maka Allah menjadikan sebagai deposit doa itu di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan sebab kita puasa ni nak memecahkan nafsu, yatruku ta'amuhu wa syarabah, kita meninggalkan makan, kita meninggalkan minum, wa syahwatuhu, kita meninggalkan nafsu syahwat yang ada pada diri kita. Dengan puasa itu banyak lagi. Di antara ketiga-tiga ini, sebenarnya puasa itu meletakkan kita sebagai insan, dan puasa itu bukan sekadar kita puasa, tetapi Ramadan itu adalah madrasah dalam kehidupan kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, satu lagi tuan-tuan sebelum saya lupa, Ramadan satu bulan keberkatan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Idza jaa Ramadan futihat abwabus sama. Bila masuk saja bulan Ramadan, Allah buka pintu-pintu langit, Allah buka pintu-pintu syurga. Tujuan apa? Tujuan nak suruh hambanya, kita ni, hamba yang hina ini, memanjatkan doa kepada Allah, Allahumma innaka afun karim, untuk meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keampunan Tuhan kepada hambanya, mudah-mudahan keampunan itu memudahkan kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekian daripada saya. Alhamdulillah. Oh, dengar kali tu. Seketai. Dia mendengar dengan suara, dengan derah dia, dengan
cara penyampaian dan apa yang disampaikan tu melekat dan kita faham tuan. Rupanya memang ada hubung gaib di antara puasa, satu ibadat, dan juga Ramadan dan tempoh ibadat. Tak saja, boleh tak Allah nak letak puasa ni bulan Safar? Boleh, tak ada masalah. Tapi sebab rupanya dalam Ramadan ni dia ada kelebihan-kelebihan yang mana bila kita puasa dalam Ramadan, kelebihan tu akan digandakan. Jadi insya-Allah kita nak sambung dengan soalan yang kedua kepada Al-Fadhil Ustaz Fairuz kita. Bila kita nampak kelebihan Ramadan itu, maka ibadat puasa ni diwajibkan. Sedangkan kita faham ibadat puasa ni bukan ibadat yang mudah, tuan. Jadi berat. Kalau kita tengok tahun ni, kita duk baca 2-3 hari ni tuan. Kita nak puasa lebih kurang 13 jam lebih sikit. Dengan keadaan suhu ni bila duk naik kereta macam mana. Pukul 12, pukul 1 duk tengok dia tulis tu 36, 37. Rentung ni. Panas. Kalau kita duk kat luar ni, Allahu Akbar. Memang cari tempat berlindung kalau ada aircon lebih ampun. Jadi dengan keadaan nak panas, dengan keadaan nak letih, dengan keadaan nak penat ni, mesti ada something yang Allah Ta'ala letakkan. Kalau tidak, tak saja Allah Ta'ala suruh kita buat. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada setiap hamba dia ni mudah. Dan Allah tak mau pada setiap hamba dia tu susah. Tapi kita nampak dari segi perkiraan mata akal kita, puasa ni macam susah. Kita kan, benda tu ada depan mata awak, tak boleh makan, persipah kena tahan. Mesti ada something. Jadi Ustaz Fairuz, terangkan kepada kami, apakah kelebihan ibadat puasa yang begitu istimewa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Al-Fadhil Ustaz, dipersilakan. Terima kasih kepada Ustaz Aslam bin Muhammad Syukur. Dia kata kita Al-Hafiz, dia pun sama juga Al-Hafiz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa sadaqahu wa man wala amma ba'du. Terima kasih kepada pengurusan Masjid Matampo atas jemputan. Yang saya muliakan sahabat moderator Ustaz Muhammad Aslam, panel pertama Cik Mat kita. Boleh kau panggil Cik Mat no? Dah biasa lagu tu. Tok Imam kita macam mana? Ustaz Arif, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama, dan tak lupa juga kepada Tok Imam Masjid Sama Gagah pun ada. Tu nampak lebih hijau. Dan lupa kepada adik Zairul, rakan media kita daripada Kalam Ilmu Studio, penuntut ilmu studio. Kita tukar. Tuan-tuan boleh subscribe dan like dia punya YouTube channel yang sah. Kat TikTok mana ni? Ada. Dua. Dia belum dua. Nampak sekali 3 dia pasang tuan-tuan. Baik, berbalik kepada soalan Ustaz Aslam, apa kelebihan puasa dalam bulan Ramadan? Tuan-tuan, lagi 3 hari. Saya ni kalau countdown Ramadan, saya akan tengok status adik Zairul kita. Dia akan buat poster bermula berapa hari Zairul buat? 70 hari sebelum masuk bulan Ramadan, dia akan buat poster, dia akan bubuh dalam status WhatsApp. 70 hari lagi. Hari ni saya tengok tadi 3 hari lagi. So lagi 3 hari lagi kita nak masuk bulan Ramadan. Isnin, Selasa, Rabu mana tu dah masuk dah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan tak lain tak bukan nombor 1 puasa. Tidak. Tak lain tak bukan puasa. Jadi satu amalan yang diwajibkan, difardukan ke atas umat Islam. Kena pilih. Nama pun wajib. Dan orang Islam tu tak semestinya beriman. Sebab tu ada orang Islam pergi beratok dekat Ali Khan, masakan dengan penuh kasih sayang. Baru pergi juga tau. Kan dulu orang pergi pakai helmet tak? Dan ni orang pergi pakai mask. Alasan COVID. Pandai dia apa? Ya, dia guna alasan COVID, dia pakai mask, dia pergi beratok kat situ. Kita mula-mula nak rasakan COVID juga. Mungkin dia pun makan zaki buka puasa. Tapi pukul 12 tengah hari, kuah taruh atas. Takkan nak makan buka puasa. Nasi kembang lagi pesak ibu dah riuh. Kita kan. Jadi orang hadap tu, dia pun tak meyakini. Dia tak yakin dengan Allah. Tuan-tuan, muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni bukan tak tahu kelebihan tu. Semua tahu.
Kita bukan tak yakin, semua yakin. Allah bagi kita syurga, pintu syurga Rayyan. Tapi orang kita panggil Rayyan. Agak masalah sikit Rayyan. Kan saya ada nak murid sekolah saya. Rayyan Haikal, Rayyan Hafiz. Saya panggil dia Rayyan mai sini. Ustaz Rayyan nama saya. Oh, masalah betul. Kan orang kita lagu tu Rayyan. Dia sebetulnya Rayyan, pintu syurga yang dikhaskan untuk orang yang berpuasa. Kita ni bukan tak yakin semua tu. Pahala lipat dan digandakan. Doa mustajab. Kan Nabi sebut, orang yang berpuasa sesungguhnya orang yang berpuasa itu ketika mana hendak berbuka puasa, doanya itu tidak ditolak. Nak buka puasa, sebelum buka puasa, doa tuan-tuan, jangan tinggal. Ni kita dah dekat buka puasa, duk pilih makan. Hak mana dekat ni, hak mana dekat. Bulan puasa ni semua berfungsi dengan baik jari-jari kita. Jari ni cendol, jari ni karipak, samosa, nasi merah, mutabak, desa murni. Syagi dia main macam-macam. Berfungsi dengan baik. Baik. Balai buka puasa, makan kurma sebiji, makan bubur gaji. Tiap. Ni nak makan bila? Tak apa, Zaki lepas tarawih. Lepas tarawih pula, bermoreh pula, makan tak makan lepas tu. Orang kita fikir apa nak buka puasa tu. Walhal keutamaan antara kelebihan orang berpuasa sebelum buka puasa tu. Ambil 5 kerugian orang yang berpuasa. Hak saya ni jadi suka bagi poin-poin. Kita mengajak sekolah rendah, mereka mengajak sekolah rendah. Kan, mereka sekolah madrasah khairah, sekolah rendah. Saya mengajak sekolah rendah ni, tak ni. Cuma kursa saya kata, Fairud, hang jangan mengajak ke satu. Kursa tak bagi sekolah. Sebab saya pernah terkau budak kaya. Tak tahu yang ada kat situ. Alif. Dia tengok ni yang teriak. Dia kata Alif. Tu baru sebut Alif. Bukan senang mengajak sekolah menang. Mengajak sekolah menengah senang. Bagi latihan dia paling nak. Contoh. Okey, 5 kerugian orang yang berpuasa. Yang pertama, tuan-tuan, tak berdoa ketika mana nak buka puasa. Rugi. Buka puasa 7.30. Jangan doa 7.30. 7.25 penuh. Minta apa? Ya Allah, kurniakan aku isteri yang baik, cantik, kaya. Minta doa. Kurniakan aku anak yang saleh dan salihah. Terimalah doa apa puasa aku. Doa nak apa-apa tuan-tuan. Doa. Dan doa nikah kedua jangan. Nak doa tu boleh juga tapi tu larang. Allahumma zawwijni zawjatan nariyatan jamilatan wa ghaniyatan. Tu. Ini beritahu amin. Kita latih lebih doa. Doa jangan tinggal. Dan awak ni ibu-ibu dengan marah. Saya dia beritahu kepada Sa'id, ustaz ni jangan duk main dah kali ni. Takat ni lah. Tu, jangan tinggal doa. 7.25 minit doa. Buat muka pun tak apa. Ni dah dekat-dekat asal dah ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru duk tinggal. Doa panjang pula tu. Mana tak maki Pak Oi dapat. Sabar. Ayah ngaji dulu. Doa Mak Oi tu. Tahu lah doa Mak Oi pun Pak yang tak tadi sangat bersifat. Doa tengah azan banyak-banyak. Doa sebelum tu. Waktu nak berbuka. Yang kedua, kerugian orang yang berpuasa. Kita dah alang dapat kelebihan dia. Bangun sahur. Tak menunaikan solat sunat 2 rakaat. Lepas ni tuan-tuan, setiap malam Rabu, pagi Khamis tu nak song tu tuan-tuan. Kalau betul lah, kalau bulan muncul betul lah. Kan bulan ni bulan kecoh kita dah, bulan tahun lepas. Kan kita dah rasa raya hari apa dah, tiba-tiba esok raya. Gelabah beruk Allah. Kan kalau tu cari daging semua, kalau saya duduk semambak matang dulu. Semambak matang dulu ni pot beli daging cik man. Jadi malam tu bakar botok. Tengah malam tak pernah. Orang gila beli daging tengah malam. Okey 12 malam beli daging. Kita rujuk pegang kan. Bang tak yang tak 2 kilo. Kita bawa set. Tu lepas minta kita. Tahun ni kena diizinkan oleh Allah. Kami kita banci sunat 2 rakaat. Kita dapat kelebihan tu. Rugi. Hak bisa kita dah buat. Lepas kita lena balik. Tering. Jangan buat tabiat sok makan 12 makan Maggi. Tak mau bangun dah. No. Hak pun tu mau tiba belakang. Cabut dia bangun malam. Panas. Sungguh cakap. Tengok bola Champions League boleh. Tengok bola Euro boleh. Tengok bola baru-baru ni lah. Manchester menang Real Betis pukul 3. 1-0. Dia pun tak tengok pun tak apa.
Kan Manchester dah lah kenal dengan Liverpool. 7-0. Oh sorry Ustaz Lam, saya tu banyak kenal Pak Ustaz Lam ni. Ia comeback saya tuan-tuan. Saya kenal dia daripada tahun 1997 sampai kenal. Satu sekolah, satu madhabi, satu muslim. Sampai kenal. Baik tuan-tuan. So lepas ni bagi jangan tinggal solat. Buat solat sunat dulu. Dan yang ketiga, kita duduk dalam bulan Ramadan, antaranya kelebihan apa ni tuan-tuan? Pahala dilipat kali ganda kan, betul tak? Jangan tinggal baca Quran. Jangan tinggal. Bulan besok satu huruf Allah bagi 10. 10. Alif. Sadaqallahul azim. Tak ada orang menjawab, tak ada. Habis kuat Yasin. 20. Tu bulan besok. Berani. Tapi bulan Ramadan Allah lipat kali ganda 10 kali hingga 70 kali ganda. Satu huruf dapat 10 tu dapat kali lagi dengan 10 ataupun 70 kali ganda. Oh dia, satu huruf kita ambil minimum 100. Satu huruf 100. Baca Yasin berapa? Apa nama? Yasin. 2 dah berapa? 200. Baca Yasin tak sampai 5 saat. Tapi orang nak buat dah, tak apa-apa rasa nak buat sebab 200 tu tak nampak betul tak? Tak nampak. Tu yang Cik Man tadi sebut apa? Benar sebab. Dia baca Al-Quran surah Al-Baqarah. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'annakum tattaqun. Orang yang bertakwa. Siapa dah orang yang bertakwa tu kita buka Quran hak awal ni. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Betul? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa, salah satu ciri orang bertakwa, dia beriman dengan benda yang kita tak nampak. Pahala tu tak nampak waktu tu. Kalau nampak tuan-tuan, pakai tak berhenti baca Quran lah. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa? Bismillah. Dah dapat 1,900. Bulan puasa. Yasin 2 huruf. So ada 21. Dapat 2,100. Kerana dapat notification CMBB hantar 2,100 telah dikreditkan ke akaun anda. Tobat nak tak berhenti dah. Wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Pakai tak berhenti. Jom pergi bazar. Sat dah tak cukup ni. iPhone Pro Max tak belah. Target. Tapi sebab tak nampak, bila tak nampak tu dia tak bersur Ustaz. Orang pingin yang panggil sur, tak bersur. Dia orang Cina, orang kita ni dia nak buat benda, dia nak kena nampak depan mata dia. Tu yang saya sebut dalam khutbah itu. Orang ingat lah, bulan 1 kalau saya main sini khutbah. Orang kita kalau dia nak buat ibadah pun dia tak nampak, dia kalau nak takut pun dia takut pada benda yang dia nampak. Betul tak? Ni kereta tak pakai seatbelt. Asal salah, tak salah kan. Tiba-tiba ada roblong depan tu. Apa yang kita buat pertama? Mesti tarik. Mesti. Hak dia motor. Dia hak tu. Pelik Fahri. Jangan tak apa. Syahri. Mereka tak takut. Tapi bila nampak polis depan tu, mereka apa? Tepat lahun batah balik. Tepat lahun. Tak pakai helmet naik motor rono buat kemat. Perang mepi sampai Bukit Merah sampai Matan Pasang patah balik masuk kota Menggagah. Tiba-tiba nampak 2 biji motor polis main. Kerana kenapa atas balik cari helmet? Kita takut dengan benda yang kita nampak. Sebab tu kita kena didik supaya beriman dengan benda yang kita tak nampak. Itu ciri orang yang bertakwa. Sebab tu nombor 3 tadi apa? Jangan tinggal baca Quran langsung. Jangan tinggal. 5 minit Ustaz. Saya ni kurang boleh berapa minit? 5 minit. 5 minit. 5 minit boy. Nombor 3. Tadi saya kata 5 kan? Hak nombor 4. Kerugian orang yang berpuasa. Tidur sepanjang hari. Bulan besar pun handuk tidur. Bulan puasa lagi. Nak buat apa Ustaz? Oi. Tengah hari tak boleh makan. Kalau tidak tengah hari duk boleh makan. Berapa orang makan nasi kadap. Petang pun duk makan mie rebus dekat petang basiang tu. Lani tak boleh nak buat apa. Kan lain apa lagi. Supaya kita jaga Ustaz. Supaya lidah kita jaga cipatai. Dan lidah supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang boleh mengurangkan pahala. Boleh kah?
Tangga dia dendam pahala lah apa dah. Padahal dia memang kaki dia nak. Duk salahkan pahala apa semua. Aduh. Rugi tidak. Bulan Ramadan, bulan ibadah. Semua amalan dilipat kali gandakan. Amalan sunat jadi pahala. Anda tu. Bulan Ramadan. Doa ni tuan-tuan, mustajab doa tu yang kita sebut tadi. Doa jangan tinggal tu. Mustajab doa. Rugi kalau orang tak berdoa dalam bulan Ramadan. Dan tuan-tuan yang kelima, kerugian yang kelima dalam bulan Ramadan, kalau kita tak buat, betul lima nah? Tak catat lima, tanya geng-geng perempuan, telefon ni semua geng hafal. Laki tak ada masalah, Cik Man, semua ngapai dia pun. Imam Syafi'i ni style. Satu, dua, jenis ngapai. Perempuan dia puasa sikit tu dia betul-betul. Tapi dia pun ingat lama, hak ni tak pergi balik. Lupa dah. Apa dia atas nombor 3? Tu geng lelaki. Baik. Nombor 5 tuan-tuan, kerugian orang yang berpuasa sebab kita duduk dalam benda, dalam lingkungan bulan yang penuh dengan keberkatan. Nombor 5, rugi kalau tak buat apa? Sedekah di dalam bulan Ramadan. Rugi. Dalam bahasa orang Penang kita kata apa? Rugi mampu. Itu. Kalau nak kata rugi sungguh-sungguh, tak tahu apa nak kena. Rugi sungguh-sungguh. Kena lah tuan-tuan. Dia tak apa-apa masuk kan. Kalau rugi tuan-tuan, rugi sungguh-sungguh. Kalau tak buat, tak pasal, tak sap. Pasal tak? Rugi mampu. Puasa tu sedekah tuan-tuan, sedekah. Bulan biasa Allah bagi satu dilipatkan dikatakan 700 kali ganda. Masalah nanti la yunfiquna amwalahum fi sabilillah ila akhirnya 700 kali ganda. Dan Allah Taala tak sebut takkan 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh bagi lebih pada tu. Tapi tuan-tuan, bulan Ramadan 700 tu dapat lipat kali 10 hingga 70 kali ganda. Kenalah satu hari tu dan kita sedekah tu, kena hak 70 tu dia naik 4 hari 49,000. RM20 je. RM20 je tuan-tuan. Boleh 49,000 nak cakap mana? Tapi sebab apa orang tak nak buat? Sebab tak nampak. Oh, dia masalah kita ni. Jadi berapa kelebihan dalam bulan Ramadan, kelebihan puasa, mendidik hawa nafsu yang tadi sebenarnya poin saya banyak Cik Man dah sebut tadi tu yang saya nak goreng oleh mak. Dia dah rembat poin saya. Betul aku nak apa ni tengok Ustaz. Habis dah ambil poin aku. Kan dia dah ambil poin kita. Kita pusing. Kan tak apa kita pusing orang tak apa. Jadi tuan-tuan, ini supaya beriman dengan benda yang tak nampak. Clear? No? Itu kelebihan Ramadan, kelebihan puasa. Wallahu ta'ala anha. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz Firdaus. Jadi tuan-tuan, antara beberapa kelebihan yang Allah Ta'ala letakkan dalam bulan Ramadan, yang benda tu tak ada pada bulan-bulan lain. Kan, macam Ustaz Firdaus sebut tadi, pertamanya, setiap hari ada ketika doa mustajab. Setiap hari sepanjang Ramadan. Ramadan tu dah mustajab dah. Daripada mula masuk satu Ramadan sampai dah sebelum satu Syawal, tempoh tu dah mustajab dah. Tapi dalam tempoh mustajab ada yang mustajab lagi, yang lebih dekat dengan mudah diterima. Hak ni saya pun nak tekan balik tuan-tuan. Kalau siapa-siapa yang jenis berbuka puasa kat masjid ni, alhamdulillah. Biasanya di masjid ni setengah jam sebelum dia akan buat tahlil, kemudian dia akan berdoa, dia akan bagi gap lebih kurang 5-10 minit. 5-10 minit ni bukan kata kita duduk sila panggung duduk sembang pula Allah hari ni ikan ya. Tak, bukan nak komen lu. Tak mau dah ikan. Angkat tangan doa itu. Kalau kita buka puasa kat rumah, terutama ibu-ibu, kita ada anak-anak kecil apa semua, siap makan ni, kita target 15 minit sebelum azan maghrib, semua dah ready, anak-anak duduk kat meja, yang nak tengok TV, yang tak mandi ke apa semua dah selesai. Kalau kata ayah ada di rumah, ayah angkat tangan doa. Kalau ayah mereka masjid, ibu angkat tangan doa. Acap anak-anak minta ke Allah Subhanahu Wa Taala. 30 hari kita ada waktu mustajab doa. Dan ya Allah Ta'ala tak bagi kat bulan-bulan ni. Mulianya Ramadan. Dan pasal Ustaz Firdaus kata Quran tadi, memang syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Diturunkan Quran dalam bulan Ramadan. Maka selayaknya dalam Ramadan ini tuan-tuan, paling dekah. Rugi mampu. Saya nak guna rugi mampu. Dan rugi mampu. Kalau kata kita masuk Ramadan, kita tak mampu nak khatam 30 juzuk Quran. Banyak kan tuan-tuan? Tak banyak. Sehari 20 surat kan?
Kita duk mengadap Facebook, TikTok tu berapa jam sehari? 20 muka surat kalau kita betul sekali hadap tuan-tuan. InsyaAllah setengah jam. Setengah jam ke 40 minit. Tengok tak lama pun. Kalau orang yang selalu khatam dia tahu. Jujur saya dia pagi senapas. Macam saya ni mengah lah sikit kita ada asma. Tengok orang hafiz macam ni kan. Dia pagi saat-saat ya abang. Hak ni peluang kita nak ambil daripada kelebihan. Bila lagi? Nak tunggu sampai bila? Sebab saya sekarang ni, walaupun kita dalam kemeriahan nak sambut Ramadan, nak Cik Mas, saya sangat sedih. Sebab bila kita duduk tengok Facebook, kita duduk buka TV, tengok paper, orang lebih tekankan syawal. Hari ni, orang tekan syawal pasal baju raya, tengok fight company ni. Supaya orang beli baju raya mereka, orang yang dia buat karnival ni tuan-tuan. Karnival Ramadan. Bermula daripada jam 3 petang sampai 2 malam. Daripada 1 Ramadan sampai malam raya. Tuan-tuan aku tahu. Di Perda ada, di Pertam ada, di Kulim ada. Mana-mana tempat berlabak makin hari makin naik. Kita ni usaha nak didik manusia supaya hidupkan Ramadan. Tapi ada kita, masyarakat kita, dia pun lebih memandang kepada syawal. Yang mana akhirnya, puasa ni akan menjadi satu ibadat yang tak ada kualiti. Puasa ni akan jadi satu ibadat yang macam, kalau orang tak puasa pun dia tak puasa, benda tu satu kesalahan besar. Dan ternyata sekarang ni, tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah, makin ramai orang yang tak berpuasa Ramadan. Kalau macam Cak Vera sebut tadi, antara pot nak beli makan untuk orang lelaki ni Sungai Dua gitu. Sampai tahun lepas ada lagi. Dulu orang pergi pakai helmet tu. Tapi lah ni orang dah helmet pun orang pakai helmet siap tutup lagi. Cepat orang bagi cap. Lah orang tak erat. Orang tak segan tu. Apa pula lah ni? Okay, kalau mana nak pergi beratur? Apps. Panda lah, crab shoot lah, apa lah. Duduk tak rumah makanan sampai. Mana kata di dalam kelebihan masih ada orang yang lalai dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang akhirnya mereka tu tak heran dengan puasa. Jadi insya-Allah soalan berikutnya kepada Ustaz Azman, insya-Allah soalan yang terakhir nak kot. Apakah kesan atau penghinaan kepada mereka yang mengabaikan puasa di bulan Ramadan? Apakah bentuk hukuman, apakah bentuk celaan yang kita nak ambil ni sebagai satu pengajaran pada diri kita supaya kita tak buat benda ni. Jadi, Al-Fatihah Ustaz, dipersilakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya petik satu hadis daripada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat anak bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam panjatkan doa kepada Allah? Kerana untuk mencari dan mendapatkan kemuliaan dan keberkatan Ramadan. Kalaulah tidak ada keberkatan dan kemuliaan pada Ramadan, maka sudah pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan satu doa, ya Allah, naungilah kami. Naungilah kami ni, naungilah kita semua dengan keamanan dan kesejahteraan, keberkatan dan keselamatan. Tuhanku, Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kepada persoalan dalam konteks meninggalkan sesuatu syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kalau kita tanya budak-budak anak kita hak tadi kau pun tahu. Apa hukum orang tak sembahyang? Sudah pasti dia akan menjawab, dosa. Tapi bagaimana kalau seseorang manusia yang mengaku dia sebagai hamba kepada Allah? Makan pun Tuhan bagi, sihat pun Tuhan bagi, pandai pun Tuhan bagi. Serba makna ni. Dia nak main 786. Pasal mereka duduk di atas 786, dia main satu macam punya. Dia nak keluar main.
Tadi tak mau, tapi dah ada mai, ada tweet dia mai. Dia angin 786 ada sikit. Dia ada pun dok kempang dia di sini mas. Dia pandai. Fairuz pun pandai. Dia duk kuian, dia mai 786. Jadi jangan 789 ni. Tu tahu apa? Tuan-tuan, dalam kita meletakkan kita sebagai hamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita sebagai hamba ni tidak lain dan tidak bukan kita nak melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dengan ketulusan niat yang betul. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Betul depan ni boleh tolong betul depan ni hafal Quran. Yes. Bila kita sebut orang yang tak puasa. Tak puasa ni tuan-tuan bukan dalam konteks hari ini bila-bila. Tetapi kalau hari ini kita tengok dalam masyarakat kita. Ramai di kalangan orang yang tidak berpuasa. Macam mana kita tahu kata mereka tak puasa? 8.30 beli nasi dah aku nak buka 8.30. Tak logik sangat ku. Kesan daripada tak puasa kalau ia mengingkari ibadat dengan i'tiqad dia, maka dia dikira sebagai orang yang melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dosa besar ni perlu kepada taubat kepada Allah. Orang yang melakukan dosa besar dengan meninggalkan syariat sebagaimana meninggalkan ibadat puasa dalam keadaan dia tak berasa apa. Dalam keadaan dia tak ada apa-apa. Dia tak ada risau apa. Maka golongan ni golongan yang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang hidup dia tidak mendapat keberkatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hidup kita ni, saya ke, Ustaz Aslam ke, Ustaz Fairuz ke, ibu-ibu ke, bapa, siapa juga kita hamba kepada Allah. Apa pekerjaan yang kita buat, kita nak keberkataan dan redha daripada Allah. Itu kita nak. Sehingga kan bulan Ramadan satu bulan yang Allah Ta'ala suruh panjatkan doa pengampunan. Mai bulan Ramadan, Imam Bilal, hatta kita sendiri akan memanjatkan doa Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami. Tuhan yang maha pengampun. Allah mengampunkan dosa kita, tidak mengira banyak mana dosa yang kita lakukan. Tuhan tak ungkit. Tuhan kata kemarin, hari ini hang minta, kemarin hang buat pula. Tuhan kata afukan, tuhibbul afwa. Tuhan suka kepada keampunan. Tapi kalau dia meninggalkan puasa dalam keadaan dia tak rasa apa, dalam keadaan dia mengingkari, maka dia termasuk orang yang melakukan dosa besar pada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapat kehinaan daripada Allah. Kita hidup ni aci boleh. Kita tak mau kehinaan daripada Allah. Kita nak kita hidup dalam keadaan petunjuk, hidayah, taufik daripada Allah. Yang tu kita kena minta kepada Allah. Tapi dalam keadaan kita meninggalkan puasa, dalam keadaan kita tak berasa apa, dalam keadaan kita tak malu ke orang, hatta beli nasi balik makan dengan anak cucu pula. Ada. Balik makan di rumah ni macam tak ada apa-apa, serupa. Di mana letaknya kita? Di mana letaknya kedudukan kita pada Allah? Sebab tu tuan-tuan, terakhir Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzur. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kita. Pasal apa Allah Taala tak nilai rupa kita? Sebab rupa ni ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh duk komplain ke Allah, awak muka aku jadi lagu ni. Sebab muka kita tak boleh komplain. Aslam muka cara dia sesuai dengan Aslam. Muka saya sesuai dengan saya. Muka saya sesuai dengan, tak sesuai dengan Fairuz, sesuai dengan Fairuz muka dia. Allah tidak menilai daripada sudut rupa. A'malakum, amalan kerja buat kita, rajin kita buat, taat kita patuh. Tetapi Allah menilai daripada sudut hati kita.
Kalau kita menafikan satu ibadat yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita, maka kita digolong sebagai kita ini adalah pendosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab tu dalam hidup kita yang paling utama, yang paling penting, kita minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Tuan-tuan, saudara-saudara kita banyak yang telah meninggalkan kita. Apa doa yang kita panjatkan kepada Allah bila kita semayang jenazah dia? Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita tak minta hal lain. Kita minta supaya Allah mengampunkan dosanya. Dengan keampunan daripada Allah, maka mudahlah perjalanan kita untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau boleh, kena boleh, kenapa? Didiklah, ajaklah, ajarlah, tegurlah siapa saja di keliling kelalang kita yang meninggalkan puasa. Ceritalah kepada dia, kebarangkalian dia meninggalkan puasa dalam keadaan dia tak tahu mana. Kita bagi tahu dia puasa. Didiklah jiwa. Ini yang dipanggil tarbiyah. Tarbiyah. Bukan sekolah tarbiyah di Kuningan tu, ada lain. Tarbiyah ni bukan sekadar mendidik, tetapi tarbiyah ini bagaimana mendidik jiwa manusia untuk mengenal penciptanya. Kalau kita buat satu amal ibadat kerana tujuan kerana penciptanya, maka sudah pasti amalan yang kita buat itu ketulusan daripada hati kita. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita, keturunan kita, zuriat keturunan kita daripada meninggalkan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ini benar. Ramadan ni bulan Allah nak ampun dosa. Janganlah kita tambah dosa. Allah minta kita korbankan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala segala benda yang boleh kita buat, kita tahan untuk Allah, kerana Allah, sebab Allah nak ampun dosa. Hari ni kita jadi masalah, ibadat jadi niat, cakap jadi tak mau dengar. Dia dengar azan ni, dia serupa macam tak ada apa-apa kesan, tak ada function kat dia. Sebab masalah dosa kita. Dosa yang banyak, dia mengganggu hati. Hati ni keras, hati ni hitam. Yang mana bila hati ni keras, hitam, tak elok dia tuan. Iman dengan takwa yang duduk atas hati jenis ni, dia tak boleh nak supaya elok. Bila iman dengan takwa problem, dia tak heran dengan Tuhan. Sampai satu tahap, akhirnya bila dia pulang kepada Tuhan, pada waktu itulah dia akan merayu kat Tuhan, tapi tempoh tu dah lambat. Dan fahamlah, Ramadan ni bukan saja Allah Ta'ala nak tekan kita, bukan saja Allah Ta'ala nak siksa kita, tak ada. Rahmat dia lebih besar daripada apa yang kita tahan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tolonglah saya nak ulang balik nasihat Cik Man tadi kat kita, tuan-tuan. Kenal siapa-siapa yang memang geng-geng plastik hitam ni, geng-geng hantar busa ni, tuan-tuan, tolong tegur mereka. Tolong bagi tahu kat mereka. Benda ni satu benda yang berat. Allah Ta'ala nak kita susah hari ni sebab Allah Ta'ala nak senangkan kita nanti. Macam mana kalau tuan-tuan nak pergi seberang je, kalau dia buat satu flyover kan, saya pun dah fed up dengan flyover tu, dia tutup lah jalan Pak Sunway Carnival tu, saat dia tutup, saat dia buka, tiba satu saya buat apa dia, kesulitan hari ini adalah untuk kesenangan masa depan. Sama dah dengan ibadat kita, sama dah dengan Ramadan kita. Allah sulitkan, hang tak boleh makan, hang tak boleh minum, hang jaga tu, hang jaga ni. Untuk apa? Kesenangan yang aku nak bagi dekat Royan. Karaya nak Royan. Maka tolonglah untuk diri kita, kita pertahankan Ramadan, kita muliakan Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan, soalan yang terakhir kepada Al-Fatih Ustaz Nairul kita. Ustaz, bila kita tengok balik pada hadis awal kita habaq tentang rukun Islam, dia melibatkan satu i'tiqad kita, iaitu syahadah, dan 4 perbuatan. Solat, puasa, zakat, haji. Benda ni semua lain-lain. Solat lain, puasa lain, haji lain, zakat lain. Ustaz, ada hubung ke puasa apa ni dengan ibadat-ibadat yang Allah Ta'ala sebut tadi, yang Nabi sebut dalam hadis tadi, yang terkandung dalam rukun Islam?
Kalau tak ada, kalau kata benda tu berbeza, macam tak kena pula sebab dia duduk sekali. Ustaz, tolong jelaskan hari ni, apakah hubung kait puasa dengan ibadat-ibadat yang lain untuk kita menambahkan dan meningkatkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Al-Fatihah Ustaz, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Aslam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa sadaqahu wa man wala ma ba'du. Tuan-tuan boleh pergi. Ibu-ibu boleh pergi ya. Yang tadi ya. Ha, boleh. Main boleh. Boleh. Oh ni tahu-tahu kuliah lah orang kata no. Bismillah. Baik, saya Isyad. Jenis saya Ustaz Aslam, saya mengajar sama kuliah. Saya tengok kaki awak dia punya tinggi. Lepas lipat sekali okey. Lipat 2 kali berani sekali, berani sekali. Kena stop. Pak Long ni bawa sekali. So tak apa kita tu boleh pilih lama lagi. Dia lipat kali kedua, dah cukup dekat tu lah, tu suruh buat sonok kan. Baik, berbalik kepada soalan Ustaz Aslam kaitan baik ibadah puasa dengan ibadah lain. Sebenarnya tuan-tuan, muslimin muslimat dirahmati oleh Allah, setiap tengok tadi siapa kita? Setiap ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita pasti akan diiringi dengan akhlak. Puasa tak? Kau tak puasa? Setiap ibadah yang Allah Ta'ala suruh kita, Allah suruh sembahyang, Allah suruh puasa, Allah suruh zakat, Allah tunaikan haji dan sebagainya. Setiap ibadah mesti Allah iringkan dia dan selitkan dia, mesti diiringi ibadah tersebut dengan akhlak. Contoh saya bagi. Solat. Kefarduan. Hang solat. Tapi dalam solat hang kena khusyuk. Solat hang jangan duk tayang ke orang. Clear tak? Akhlak. Solat tapi mulut jangan duk kata orang. Sama juga dengan puasa. Clear. Puasa okey, puasa baik. Sebenarnya sebab tu puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga di siang hari. Kita kena jaga semua. Mulut tak kata kau orang, mata tak tengok benda-benda pelik. Tu nampak. Zakat. Okey, bagi zakat. Tapi mesti ada perasaan ikhlas. Akhlak apa? Ikhlas. Tak dengan riak. Ni aku setiap bulan bayar zakat 200 nak faham? Boleh lah. Alhamdulillah lah. Allah bagi rezeki lebih. Dia ingat budak Alhamdulillah kita habis lah. Alhamdulillah lah. Kan? Alhamdulillah lah. So pagi kita malam pertama tarawih nanti ya. Alhamdulillah. Dan. Tarawih. Pasti. Bersama Ustaz Syamil. Kenapa Ustaz Syamil? Sini dekat. Tak ada dekat. Kita dekat doa di residensi. Sejuk okey. Dia ni bila trip apa semalam. Baik. Sebab tu akhlak. Zakat. Ikhlas. Sama dengan haji pun. Tunaikan haji satu ibadah. Tapi Allah sediakan dia dengan akhlak juga. Kena ikhlas. Kena jaga keikhlasan. Jangan merumuk dan sebagainya. Sebab apa? Itu ujian yang Allah bagi. Di samping Allah suruh kita. Di samping itu Allah nak mendidik kita menjadi orang yang berakhlak. Sebab tujuan Nabi pun makarimul akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak kita. Sebab tu berapa ramai orang balik haji tuan-tuan tengok. Saya balik haji. Tolong panggil saya haji. Tolong. Tulis nama. Silap tulis nama tak tulis haji. Memang kita. Oh, habis tu saya bukan ingat tebung haji muasasah. Tak main. Saya paket hidup Arizal. Tolong. Hak minta ke hotel tu. Minta ke hotel. Duduk hotel minta. Maksud tu. Lagu tu. Okey, kalau tak buat haji, saya pernah berpengalaman. Cik Man, tulis nama. Kita perlu tulis nama. Tak buat haji. Ustaz ni berbetis haji. Tu dia dalam orang kan tulis haji. Riak tak ada. Akhlak, tuan-tuan. Akhlak. Sebab tu tuan-tuan tengok dua yang paling penting. Kita ambil dua awal tu. Solat dan puasa. Dalam azan, semayang kita azan dia. Kita akan ada doa, ada kalimah yang muazzin akan laukan. Hayya 'alal falah. Betul. Hayya 'alal falah. Hang semayang ni, hang akan menuju kejayaan. Kalau semayang hang betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
Jangan semayang kerana manusia. Itu sifat orang munafik. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Surah apa tu? Al-Ma'un. Tu saja datang. Tok Imam kemai. Cabut tu Imam. Mek kata cabut Ustaz Bedok ni. Duduk tembak kat kong ni. Orang semayang kerana manusia. Sifat orang munafik. Allah apa dalam surah Al-Ma'un. Okey, surah Al-Ma'un atas. Bawah dia surah apa tuan-tuan? Tes saja tes. Balong. Silap duduk depan tu. Duduk belakang tak apa. Bawah surah Al-Ma'un, surah Inna A'tayna Kal Kautsar. Tuan-tuan tahu tak, surah Al-Ma'un itu mencirikan orang munafik. Dalam semayang jangan semayang lambat sahur melalaikan solat. Semayang jangan yura'un, semayang untuk orang lain. Nak bagi orang tengok semayang dia. Ke depan orang lalu dan Allahu Akbar. Oh dia, sultan berkenal. Orang dia keluar dalam. Allah Akbar. Sebab dia semayang di sebawah. Tak pun semayang sebab apa? Bakal pak motor lalu depan. Pak mentua tengok bakal orang tak bagus nak bakal mentu pun ni orang tengok tu semayang. Semayang sebab manusia. Ciri orang munafik yura'un. Orang munafik ni bila dia semayang, idza qamu ila salati qamu kusala. Semayang dalam keadaan mana? Yura'un dan nas, bagi orang tengok. Dan Allah balas dalam surah bawah tu. Tuan-tuan, surah Al-Ma'un, jawapan dia Allah balas pada surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabb. Semayang untuk Tuhan. Baru hang dapat ikhlas. Baru hang berjaya. Sama juga dengan puasa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuan-tuan buka tafsir Ibnu Jazir. La'allakum itu maksud apa? Pasti kamu bertakwa. Dan tuan-tuan buka surah Al-Baqarah. Awal kita duk baca tahlil tuan. Baca tahlil kan. Alif Lam Mim sampai bawah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muslimun. Clear? Jadi orang yang bertakwa mesti yang percaya. So puasa hang buat betul-betul hang jadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa pasti berjaya. Dan Allah sebut dalam ayat yang lain, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah tak tengok hang gaji besar. Rumah sewa? Rumah sewa ada 8 biji. Wah. Tak cerita, tak tanya lah. Sebab tu tuan-tuan, apa saya siap? Kalau hari Jumaat khotib ramsan ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faham betul-betul? Buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Clear? Kena faham tu deh, hebat macam mana kita atas muka bumi ni. Kaya macam mana hang pun, jawatan besar mana hang pun, pangkat besar mana sekalipun. Kesudahan pasti mati kembali jumpa Allah. Dan kita nak jumpa Allah dalam keadaan kita paling mulia di sisi Allah, iaitu mesti ada takwa. Dan puasa akan menjadikan kita bertakwa. Sama dengan ibadah yang lain. Solat menjadikan kita orang yang bertakwa. Zakat pun akan menjadikan kita bertakwa. Haji pun akan menjadikan kita bertakwa. Sebab orang yang bertakwa mesti ada pada mereka akhlak yang baik. Jelas tuan-tuan? Sebab tu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan ketakwaan ada kita. Boleh menang. Balong setuju kan dengan tu? Betul. Duk tanya orang dua kan. Mesti ada kat kita yakin target kita nak jadi orang yang bertakwa, nak duduk di kalangan ataupun darjat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam. Please, Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Jelas antara rupanya nak dapat syurga ni ada beberapa benda yang kita kena buat. Tak kira lah benda tu mungkin berlainan. Solat cara dia macam ni. Dia melibatkan waktu tiap-tiap hari pagi sampai malam. Puasa tempoh dia sebulan, tak ada makan, tak ada minum. Zakat, bila rezeki kita lebih keluarkan, bantu orang susah. Jangan berasa ni kedekut, jangan berasa yang kita ada ni semua kita punya.
haji, tanda rendah diri, tanda kepatuhan, kehinaan kita di hadapan Allah. Maka dikumpulkan semua-semua ni tuan-tuan, maka akhirnya dia akan berbentuk satu insan yang muttaqin. Dia akan mencapai tahap takutkan Allah. Apa Allah suruh, semua dibuat. Suka untuk saya nak akhiri insya-Allah tuan-tuan. Saya nak sikit lah. Nah, mereka pun cakap, saya pun nak cakap tak boleh buat tu. Tuan-tuan, satu lagi benda. Kalau hari ni kita buat satu-satu pekerjaan tanpa kita tahu tujuan dia tuan-tuan, nescaya kita akan tersasar. Kita ada kerja, kita ada stok kerja kita, tapi bila kita sampai tempat kerja, kita tak buat stok kerja kita. Apa yang kita nak buat tu kita tak buat. Maka nescaya kita ni takkan menjawab dalam pekerjaan kita. Dia akan marah, silap-silap boleh kena perang, boleh kena pecah. Sebab kerja hang ni setiasa tak pecah. Kerja hang ni setiasa terkendala, setiasa ada masalah. Akan tetapi bila kita buat kerja kita elok tuan-tuan, kita akan promote. Boleh naik pangkat lagi, gaji boleh naik, silap-silap boleh pergi ke tempat lain yang boleh menampakkan lagi rezeki kita dan sebagainya. Macam mana dengan ibadat? Tapi akhirnya pasal kita faham dah objektif. Akhirnya kita solat, tahu dah tujuan. Tapi bila kita dah terang dah, kesan daripada semua ibadat dia akan membentuk ketakwaan dan kejauhan. Tu kesan. Apa tujuan? Kerana tujuan kita tak boleh baca hari ni, kita tak boleh nampak tuan-tuan, kesan dia kita tak akan dapat. Sebab tu ada lagi orang yang tak puasa, ramai lagi yang tak fail. Ada orang yang tak sekan sini buka aura dia. Sebab dia tak faham fokus tujuan tu dia tak. Dan ada pun tujuan puasa supaya Allah Ta'ala nak kita ni kembali menguasai diri kita daripada dua musuh yang kita tak nampak, iaitulah nafsu dan syaitan. Nafsu buruk dengan kita, setan ni duduk ada keliling kita. Rahmat Ramadan, Nabi SAW sebut, bila datang Ramadan, sulsilatis syaitan. Belum tu diikat setan-setan, dia tahu daripada kita. Bila setan tu bisikkan kita ni selama ni, nafsu pula kita ni pula makan tuan-tuan. Allah pinai pula tu. Pinai ni syurga makanan nombor 2 dunia, nombor 2 dunia. Nak nampak mai tam pinai. Orang bineng kena dia kena musafir, pikirin dua sesak hati, bukan pasal apa? Makan. Kena hidup, pentan minum, mungkin dah aku nak makan apa ni. Dia kira makan. Kita sini tuan kira bila kita pergi tempat lain macam ni, apa kata weather, kalau pilih ni kami pergi paling kursi meja kan dah. Nampak nak tahu lah. Macam ni kedai dia boleh buka, kalau kaya pilih mau tak ada orang Nabi. Dan bila kita ni rajin makan ya tuan-tuan, maka nafsu kita ni berada pada tahap yang maksimum. Bila Allah Ta'ala suruh puasa, nafsu kita low, lemah, bateri dia tak ada. Setan pula kena tahu tak boleh nak main kacau. Pada waktu tu yang tinggal pada diri setiap hamba adalah iman dan taqwa yang besar. Sebab tu tak pelik Ramadan, saya rasa masjid ni Rabu ni, insya-Allah Isyak kalah Jumaat. Bukan sini saja, mana masjid surau. Tak pelik Ramadan masjid penuh, tak pelik Ramadan boleh khatam Quran. Sehari 20 muka tuan-tuan. Hari biasa dapat 3 muka pun situ syukur dah. Banyak dah. Ahli syurga dah. Ramadan ni tanya pada hari, kira tapi terkeluar kulit duk kira dia. Orang tu dalam taping tak heran. Ramadan orang sedekah, orang buat macam-macam. Sebab setan tak ada nafsu lepas. Maka tujuan Ramadan yang Nabi sebut dalam hadis yang Cik Man baca awal-awal tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah nak ampun dosa kita. Bila tinggal iman dan takwa yang asal, tentulah kita nak istighfar ke Allah, tentulah nak minta ampun ke Allah, tentulah nak banyakkan ibadat kepada Allah. Tuan-tuan, masa kita tak banyak dah. Hidup kita tak lama dah tuan-tuan. Ni tadi saya baru apa? Adik Zerul kita hidup pada status 3 hari lagi. Confirm ke 3 hari jumpa Ramadan? Dah tahu. Mati tak ada syarat, tak ada umur, tak ada apa. Kena Allah kata ajar sampai mati. Ramadan dia lagi 3 hari ni pun tak berani nak apa. Apatah lagi Ramadan tahun depan. Anggaplah ini Ramadan kita yang terakhir. Inilah satu-satunya peluang Allah nak kita taubat ke Allah. Maka tuan-tuan, sekadar kita berpuasa, kita berterawih, kita baca Quran,
jangan lupa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis 4 perbuatan yang Nabi suruh kita perbanyakkan di bulan Ramadan. 4. Tahlil la ilaha illallah, istighfar, mohon doa supaya kita dapat syurga dan dihindarkan daripada neraka. Tuan, istighfar banyak-banyak tuan, taubat ke Allah tuan. InsyaAllah Allah tak heran dengan kita punya silam dulu. Waktu muda kita duk minum arak, kita ambil dadah, kita pakai rasuah, apa semua kita buat. Allah tak heran tuan. Sebab sejarah membuktikan tuan. Kita ambil contoh seorang sudah. Tuan kenal Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Khalifah Islam yang ketiga. Di mana dia sekarang ni? Di mana dia? Dia berada di sisi baginda Nabi SAW. Betul? Tuan, hari dia masuk Islam, apa dia nak buatkan Nabi SAW? Bukankah dia kena nak bunuh Nabi SAW? Kalau Allah pandang silam dia, Allah tak akan muliakan atau letakkan dia di sisi Nabi SAW. Allah tak pandang kita punya dulu. Kita. Sebab tu dalam doa pun kita selalu sebut Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tamatkan kami, tutupkan kami dengan penutup yang baik. Bukan kira dulu. Mana kata kita sedar, kita hisab, kita taubat ke Allah, kita berhenti sampai kita perbanyakkan amal ibadat. Dan mudah-mudahan Ramadan diampunkan dosa tuan. Bila dosa kita diampunkan sepenuhnya, hati kita kembali segar, hati kita kembali lembut, kembali cerah, iman dan takwa kita kembali subur, berbunga, berbuah tuan. Maka pada waktu itu, mailah bapa nenek tok syaitan siapa sekalipun, mailah teramana nafsu pun tuan, kita sentiasa berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ada kelebihan, Ramadan ada kemuliaan. Rebutlah tuan-tuan, anggaplah ini Ramadan kita yang terakhir, berusahalah sungguhnya. Sebab apa tuan-tuan? Kita usaha untuk siapa? Untuk kita. Surah Isra Allah kata, in ahsantum li anfusikum. Kerana kamu buat apa untuk kamu. Yang ini kita taubat ke Allah, kita buat ibadat, kita masuk Ramadan, kita puasa betul-betul, kita tunduk segala baca indra kita minta istighfar, mohon ampun ke Allah supaya bangsa kita dicerah, bangsa kita di luar, bangsa kita di lapang, supaya ke akhirat kita tenang, supaya ke akhirat kita dipersilakan masuk syurga Allah untuk kita. Kesianlah kat diri kita sekali tuan. Masa dah suntuk, tempoh tak lama dah. Mudah-mudahan Allah SWT akan memilih kita di kalangan hamba-Nya yang dikurniakan sebanyak-banyaknya taufik dan hidayah, diberikan kesihatan yang baik dan keafiatan yang sempurna untuk menempuh Ramadan, akan diberikan kekuatan berita untuk istiqamah dengan segala kebaikan yang kita lakukan sepanjang Ramadan sehinggalah akhir hayat kita. Dan kita mohon dengan hina di hadapan Allah, pilihlah kita semua hari ini mereka yang menghidupkan Ramadan dan diampunkan seluruh dosa-dosa kita kesemuanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita berpada rahmat Allah. Alhamdulillah, selesailah forum kita pada malam ni. Mudah-mudahan insya-Allah jadi diharapkan untuk diri saya dan kita semua ada manfaat dan benda baik yang boleh kita ambil, yang boleh kita amalkan untuk menjadi hamba yang taat, hamba yang soleh, hamba yang beriman dan hamba yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf di atas segala kesalahan dan kesilapan, dan mohon maaf juga di atas keterlanjuran masa. Ni pun dah sejam lebih, tapi nampak alhamdulillah tuan-tuan, masing-masing berada dalam keadaan memang semangat nak sambut Ramadan. Mudah-mudahan orang yang semangat ni Allah Ta'ala akan muliakan dia. Allah Ta'ala akan memberikan segala apa yang dia mahu, insya-Allah. Yang begitu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk tu atas kelemahan, kehinaan kami semua. Mohon ampun dan maaf dalam bahasa tersilap kata. Melawak tu sekadar suka-suka, bukan kata kat siapa-siapa. Kalau sebut pun, sebut ni sekadar satu jenaka untuk kita menambahkan ilmu kita di dada. Mudah-mudahan insya-Allah kita tutup, kita tangguhkan dulu forum kita malam ni dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.